Baiklah, saudara, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai meningitis dan penularannya, kami bawakan ke Studio Nasional 1 hari ini Ketua Sektor Surveilan Penyakit Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Wan Nuraini Wan Muhammad Noor. Selamat datang ke Nasional 1, Doktor. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Ya. Baiklah, jangkitan meningitis iaitu jangkitan kuman atau selaput otak. Mungkin sebagai pendahuluan, mungkin doktor boleh ceritakan sedikit mengenai meningitis itu sendiri. Okey. Meningitis ni sebagaimana yang Puan sebutkan tadi, definisinya adalah radang pada selaput otak dan mungkin kalau boleh saya jelaskan lebih lagi, pada otak kita dan saraf tunjang kita ada selaput yang dipanggil sebagai meningis. Jadi bila selaput otak dan saraf tunjang ni dijangkiti ataupun mungkin atas sebab lain, jadi berlakulah radang. Jadi meningitis ni dia sebenarnya puncanya ada pelbagai. Sebagaimana yang berlaku di Johor adalah akibat jangkitan bakteria yang dikenali sebagai Neisseria meningitidis. Memang susah menyebutnya lah. Okey, kemudian ada juga bakteria lain seperti Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia dan sebagainya. Kemudian ada juga akibat jangkitan virus seperti contoh enterovirus. Kemudian ada juga diakibatkan oleh infestation parasite, kecacingan lah kita panggil ya. Ataupun juga akibat terhidu fungus atau kulat. Itu pun mungkin berlaku, dan ada juga radang yang berlaku akibat yang bukan berjangkit. Contohnya selepas pembedahan otak ataupun ada kecederaan pada otak atau akibat ubatan yang tertentu dan sebagainya. Jadi dia punya musabab dia tu banyak. Amat banyak. Okey. Jadi berdasarkan rekod kesihatan negara ini, adakah meningitis atau jangkitan ini sesuatu perkara yang common ataupun sesuatu penyakit yang sudah biasa terjadi kepada rakyat negara ini? Okey. Meningitis untuk makluman dia adalah bukan penyakit yang termaktub di bawah Akta 342 ataupun Akta Kawalan Penyakit Berjangkit sebagai penyakit yang perlu dinotifikasikan. Pemakluman itu adalah lain daripada notifikasi. Notifikasi ni memang di bawah Akta 342, ada digariskan sebagaimana denggi, TB, HIV dan sebagainya. Jadi untuk menyatakan trend dia, bila data itu tiada kita dapati melalui notifikasi yang berlaku secara berterusan, mungkin agak payah untuk saya komen di situlah. Tapi apa yang boleh saya katakan berdasarkan pengalaman saya sendiri bekerja kan di bidang kesihatan, dia adalah satu situasi yang berlaku secara sporadik, secara berkala. Sekali-sekala kita akan melihat kes berlaku. Okey, cuma dia bukan sentiasa berlaku, cuma jarang-jarang Kalau saja. kita membandingkan macam denggi misal kata yang setiap hari kita ada kes dilaporkan, bukan sebegitu. Sekali-sekala. Okey, baik. Dan difahamkan juga bakteria itu boleh menular daripada seorang individu yang berstatus pembawa kepada individu lain. Boleh doktor jelaskan bagaimana ia boleh berjangkit kepada orang lain dan adakah ia situasi yang perlu dibimbangkan oleh masyarakat di luar sana? Okey, satu perkara yang agak menarik pasal bakteria Neisseria meningitidis. Kita sekarang ni bercakap pasal satu Neisseria meningitidis, susah sebut Neisseria lah. Okey. Okey. Untuk Neisseria ni dia boleh duduk di dalam bahagian dalam tekak untuk 10% daripada populasi tanpa orang tu ada sebarang gejala. Orang tu sihat. Dan selalunya yang akan menjadi gejala sekiranya orang yang ataupun individu yang berkontak rapat dengan orang ni ada masalah lain, misal kata ada kurang daya tahan penyakit, ada penyakit kronik, mungkin maksudnya ada underlying medical problem apa yang kita sebutkan. Jadi dia berlaku dalam situasi macam tu. Dia bukan mudah untuk terjadi. Dan macam doktor kan tadi, bukan mudah ianya jadi. Jadi apakah langkah yang perlu dilakukan jika kita dapati di kawasan tersebut ada pengidap meningitis ni sendiri? Okey. Untuk meningitis ni dia ada golongan-golongan yang kita panggilkan sebagai golongan berisiko tinggi. Contohnya macam yang berlaku di Johor, dia close community setting. Maksudnya populasi yang ramai tinggal dalam satu premis yang tertutup dan sebagainya, mudah berlaku sebegitu. Jadi sekiranya dikesan kes, rawatan kawalan pencegahan perlu dibuat cepat. Sebab satu benda yang boleh saya highlightkan di sini untuk penyakit meningitis ni,
rawatannya boleh diberi. Dan bila diberi cepat, pantas, insya-Allah komplikasi boleh dielakkan. Adakah disebabkan persekitaran yang menyebabkan penyakit ini berjangkit antara satu sama lain? Itu bukan sahaja penyakit ini, apa juga penyakit yang lain. Kebersihan adalah satu benda yang sangat utama. Maksudnya kita persekitaran kita cara kita bersihkan stan kita diri kita sendiri, cuci tangan, bila batuk, bersin dan sebagainya. Dia berbalik kepada amalan gaya hidup sihat. Okey, dengan perkembangan sekarang menurut doktor, adakah perlu suntikan vaksin diberikan ataupun wajib diberikan kepada bayi yang baru lahir, seperti juga vaksin yang sebelum ni memang ada dan wajib diberikan kepada bayi yang baru lahir? Okey, vaksin sebenarnya mungkin masyarakat tidak mengetahui. Kita memang telah pun ada program untuk meningitis ni. Okay, macam saya sebutkan tadi kan, meningitis ni dia punya penyebab dia ada pelbagai. Okey, untuk golongan kanak-kanak berusia seawal 2 bulan, kita sebenarnya dah ada program pelalian yang kita berikan pada umur 2 bulan, 5 bulan dan kemudian perlu diulang semula pada umur 2, 3 dan 5. 2 bulan, 3 bulan dan 5 bulan. Itu adalah untuk meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus influenza type B. Manakala untuk jemaah umrah pula, memang salah satu ketetapannya sekiranya nak pergi umrah, untuk mendapatkan visa untuk pergi umrah ataupun haji, suntikan meningitis perlu diambil. Sebab di sana dengan kepadatan orang, sesak dan sebagainya, penyakit ni mudah untuk menular. Jadi sebenarnya praktis tu sebenarnya dah ada pun. Okey, baiklah doktor, kita akan nak sambung selepas ini. Saya ingin kongsikan di sini bahawa isu meningitis ini timbul sejak minggu lalu apabila 5 tahanan penjara reman Air Molek dimasukkan ke Hospital Sultanah Aminah kerana dijangkiti meningococcal meningitis. Dan wartawan kami di Johor Muhammad Afiq Anwar melaporkan bangunan yang didirikan sejak zaman pemerintahan British pada 1883 itu tidak lagi sesuai digunakan dan memerlukan satu lokasi baru. Dengan terjadinya kes itu pada Selasa lalu, Kerajaan Negeri dan Kementerian Kesihatan akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Penjara. Ia bagi memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan. Dalam pada itu, pemantauan kesihatan harian dan pengenaran penutup hidung dan mulut turut dilakukan. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Dato' Ayub Rahmat berkata penjara sedia ada tidak lagi mampu menampung jumlah kaki tangan dan tahanan yang ada. Lokasinya berhampiran pusat bandar juga tidak lagi sesuai kerana cenderung menyebabkan punca jangkitan penyakit berkenaan berlaku berikutan udara pernafasan dan kebersihan yang kurang baik. Untuk itu, beliau mengumumkan satu penjara reman yang baru akan dibina di Uluco Pontian yang dijangka siap pada tahun 2016. Pada kos anggaran RM210 juta, penjara berkenaan mampu menampung 1,100 orang banduan pada satu masa. Dan telah pun dimulakan perbinaan di Uluco dan pihak KDN telah pun memohon kepada kerajaan negeri untuk extend beberapa tahun dari segi penggunaan tanah di sini bagi menunggu sehingga pelaksanaan penjara yang baru tu selesai. Jadi kita harapkanlah rakyat atau masyarakat yang sana jangan rasa gelisah kerana ingin saya maklumkan bahawa keadaan terkawal dan keadaannya adalah selamat. Pemantauan kesihatan banduan menerusi Jabatan Kesihatan Negeri akan sentiasa dilakukan. Setakat ini, 4 banduan masih dirawat di Hospital Sultanah Aminah untuk pemantauan dengan seorang daripadanya yang didapati positif ditempatkan di unit rawatan rapi. Hari ini, maknanya dari segi keseluruhan sudah tidak memberikan masalah lagi dan saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih terutamanya kepada Jabatan Kesihatan yang mengambil tindakan cepat dari segi apabila mengetahui kes dah buat tindakan awal, maka kita dapat mengawal dari segi kes meningitis ni dan juga tindakan bersama yang dilakukan oleh pihak penjara. Meningococcal meningitis adalah radang selaput otak yang disebabkan oleh jangkitan bakteria Neisseria meningitis. Tanpa rawatan segera, ia boleh menyebabkan kemudaratan yang teruk, malah boleh mengundang maut, terutamanya kepada mereka yang tinggal di tempat yang sesak dan berisiko tinggi.
Muhammad Afiq Anwar melaporkan untuk RTM. Baiklah saudara, bertemu kembali dan kita masih lagi bersama Dr. Wan Nuraini Wan Muhammad Noor, Ketua Sektor Surveillance Penyakit Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah doktor, berbicara secara lebih meluas, doktor, semakin moden ataupun membangun negara, semakin banyak wabak dan penyakit yang mula timbul seperti denggi, meningitis, influenza, dan berdasarkan pendapat seorang ahli perubatan, apa yang boleh doktor katakan? Adakah kita harus berdepan dengan kata fakta bahawa dalam kerakusan mengejar pembangunan, aspek pencegahan keselamatan penyakit ini seringkali diabaikan? Mungkin doktor boleh komen sedikit. Okey, mungkin saya ke belakang sedikit di mana saya jelaskan pasal kalau kita melihat daripada aspek ini, penyakit berjangkit boleh dibahagi kepada 3 kategori utama, iaitu kita panggil sebagai emerging infectious disease, maksudnya dia baru muncul yang sebelum ni tak pernah kita lihat. Contohnya sebagai yang kita recently kita dengarkan, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS Coronavirus. Itu adalah penyakit baru. Begitu juga dengan influenza A, H7N9, penyakit sesama burung yang sekarang berlaku di China. Itu dipanggil sebagai emerging infectious disease yang memang sebelum ni tak pernah kita lihat, muncul baru. Kemudian satu lagi is apa yang kita sebut sebagai penyakit berjangkit yang muncul semula. Sebelum ini dia misal katalah kita cerita pasal Nipah encephalitis yang pernah melanda Malaysia satu masa dulu, tiba-tiba muncul semula di lokasi baru. Mungkin virus itu sendiri ada perubahan pada strukturnya. Itu satu aspek yang lain. Dan satu lagi ialah penyakit berjangkit yang ada elemen kianat dan sebagainya, mana dia dilepaskan untuk tujuan mengancam keselamatan awam. Itu pun ada juga. Jadi kalau kita melihat daripada ketiga-tiga aspek penyakit tu, dan kita lihat pula kepada cara kehidupan kita pada masa sekarang, ekonomi yang makmur dan sebagainya menyebabkan kawasan hutan terpaksa kita terokai. Jadi penyakit yang mungkin selama ini berada di kawasan hutan akan keluar ke bandar. Kemudian lambatkan pendatang asing datang. Itu pun satu ancaman penyakit berjangkit pada rakyat kita pula. Kemudian dengan keadaan kita sendiri sibuk bekerja, balik lewat malam, makan luar, keracunan makanan, sekiranya tak pandai memilih tempat makan sebagainya. Kemudian kita tak ada masa nak cuci kawasan sekitar rumah kita, denggi pula. Jadi itulah dia yang boleh saya rasa jelaskan kalau kita melihat aspek kehidupan kita pada masa sekarang. Jadi yang secara ringkasnya kita perlu melihat kembali kehidupan kita, ataupun macam doktor kata tadi bahawa kita perlu menjaga kebersihan sekali asas kita sendiri. Asas, Baiklah, terima kasih banyak doktor kerana sudi bersama Nasional 1. Itu tadi Dr. Wan Nuraini Wan Muhammad Noor, Ketua Sektor Surveillance Penyakit Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih sekali lagi doktor.